أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن رب اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Yang saya hormati sahabat-sahabat, tetamu-tetamu Allah yang dikasihi. Alhamdulillah, insyaAllah malam ini kita akan sambung kajian ilmu tauhid kita, muka surat 21, ancak dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah, ya Allah Ta'ala akan hamba-Nya di dunia ini. Ar-Rahim, amat mengasihi Allah Ta'ala akan hamba-Nya yang beriman di akhirat kelak. InsyaAllah kita sambung mengajian kita malam ini, masih membicarakan tentang sifat wahdaniyah. Sambungan daripada pengajian kita tentang wahdaniyah ini, asal Allah Ta'ala ini, asal pada zat, asal pada sifat, asal perbuatannya. Sambungan pasal 1. Maka perkara yang seperti ini masih banyak pada masa ini, dan banyak pula yang melakukan dia dengan tidak sedar akan mudarat, merosakkan iman kepada Tuhan. Maka di sini disebutkan sebahagian daripadanya, daripada perkara yang merosakkan iman tadi, supaya dapat diketahui kesalahan kesilapannya. Nampak? Ramai yang mengetahui, tapi ramai yang tak dapat beramal. Beramal satu bab. Bila tak beramal ni, dia nak percaya ni dengan 3. Pertama dengan Islam, iman, ihsan. Kita salat tadi maknanya dengan keimanan kita, dengan ihsan kita. Boleh jadi. Kalau tak percaya, dia tak jadi. Maka sebab itu disebut sini ancak. Ancak dan sebagainya. Apa dia ancak ni? Adalah membuang ancak dan memberi makan hantu syaitan. Ini satu daripada adat kepada orang yang menyembah berhala. Kerana mereka itu beriktikad bahawa hantu dan syaitan itu berkuasa menyebabkan sakit atau sampuk dan sebagainya. Maka mereka yang mengadakan ancak serta mengadakan jamuan, sembah tukar ganti, dan perkara yang seumpamanya itu telah melakukan perbuatan orang musyrik. Zaman-zaman 60-an dulu, orang buka hutan, buka ladang, banyak rapat yang dia buat. Saya ingat sebelah kebun ladang bukan ni, rumput tadi orang siap. Jadi dia buat jamuan. Dia buat satu para tu, ayam panggangnya dengan hati siap tertatu. Aku jumpa tu, dia tiap kali buka. Saya ni lah balik kebun. Saya masuk, saya ingat nakal-nakal bini lah. Saya buka sudah, saya kencing kat tu. Saya kencing kat ayam panggang tu. Saya ingat lagi tu. Siang tu mana-mana orang berituk dalam. Arwah mak saya buat dia sering berjumpa siang tu. Kita minta maaf lah, anak aku dia tak tahu dia kencing. Risau malam, risau. Saya tak nak apa kan. Masa tu kita bertawa ni, dia buat apa lah ayam. Kadang-kadang hal lagi tu kan, hati kat dalam tu dia letak dalam bawah tu. Kalau musim banjir je dia buat. Dia beranyut dengan rakit turun. Yang mari tu pun kan dengan sorban ke timbang semua buat panggil kan. Kita budak-budak panggil makan, orang tu buat.
Kalau tidak hantu air dah. Kawan-kawan ni kita ni. Dulu semangat padi dah macam-macam. Ni alhamdulillah dah. Tapi dulu saya masih ingat tahun 60-an memang banyak. Semangat padi lah, gemai padi lah, menjapang tadi. Ada ni semangat. Tak boleh usik. Tambah jaman-jaman ni buatnya lah. Kambing dia sembelih. Lagi makanan tapi perkaras dalam tu, hati, jantung, limpa semua dia letak. Dia pangambung dengan bunyi, dia pakai letak. Apa dia ni dulu banyak buat dan kekutannya adalah membuangkan ancak dan memberi makan hantu syaitan. Ini satu daripada adat kepercayaan orang-orang yang menyembah berhala, kerana mereka itu beriktikad bahawa hantu dan syaitan itu berkuasa, dianggap boleh menahan daripada mudarat padanya dan boleh menyebabkan sakit atau sampuk dan sebagainya. Yang tidak buat maknanya punya ancak tadi. Maka mereka yang mengadakan ancak itu, mereka yang ancak serta mengadakan jamuan yang saya sebut tu tadi, semah dan tukar ganti. Dulu ni Pantai Merdeka, orang ni bulan Safar. Wah, mari Safar. Pakai lelaki perempuan pun boleh Safar. Bobot, itu saya dalam tong-tong besar tu pakat mandi lah. Mandi Safar. Tu tanda belanja ada di tengah dah tak ada lagi. Pantai-pantai buat lah. Mandi Safar, pakat mandi Safar lah. Tapi alhamdulillah bila mana kendaraan tadi dapat berhenti semua benda tadi. Dan perkara yang pertama itu telah melakukan perbuatan orang musyrikin. Tak ada beza lah. Pengamalan tidak ada. Sekarang ni benar juga, pengamalan tidak ada. Kita kata kita mengaku Islam, mengaku beriman, tetapi memenuhi tuntutan iman tadi. Kita mengaku Islam tu, apa tuntutan Islam tadi? Kalau baru beriman tu percaya kepada Allah, iman antu minu billah, beriman Allah, percaya macam mana? Percaya berdasarkan percaya dengan iman. Bukan percaya mana benda yang dilihat. Percaya. Bila percaya tu maknanya disusul dengan perbuatan tadi. Kalau kata maknanya sembahyang tu wajib, disusul dengan perbuatan tadi. Tapi kalau perbuatan tidak ada, maknanya amalan tak ada. Amalan tak ada maknanya. Amalan tak ada. Puasa tak buat semua, amalan tak ada. Bila amalan tidak ada, maknanya dia ngaku saja. Tak ada apa lah. Macam tanam pokok getah lah, tanam pokok getah. Dia tak kita mana susu nak hasil? Susu tak ada lah. Hasil tak ada. Tanam sawit mana buah tak petik, hasil tak datang. Sama kita mengaku Islam tapi tuntutan tu tidak buat. Nak laksanakan tadi, tuntutan tadi maknanya dia mesti mempercayai, mengimani dengan keimanan. Percaya pada Allah sebagai asal tadi. Percaya macam mana? Dengan iman, dengan ihsan. Makna ihsan ni tanpa dipaksa, tanpa tak. Dengan ihsan kita datang ni dengan ihsan. Maka sebab tu kita sekadar makna sejauh mana yang kita boleh fahamkan dia. Pengamalan tak ada. Tak percaya semua betul, tapi pengamalan tidak ada. Maka sebab tu saya kata hidup itu sendirilah uji. Apa benda uji? Kita datang ni pun uji ni. Apa benda uji? Dia kata Allah uji itu, Allah yang uji. Uji untuk apa? Allah uji dia nak apa sebenarnya? Allah uji tadi macam kita peksa untuk nak terbitkan, nak keluarkan pelajar-pelajar yang berjaya. Allah nak lahirkan insan-insan yang soleh. Itu sebab Allah uji. Uji itu, maka ujian Allah Ta'ala tadi, dia tanya dua, dia tanya buat tak buat. Allah tak salah uji, mak kamu ni bagus tak kamu, guru kamu ni, ustaz kamu bagus tak kamu, dia ajar baik tak baik tak. Dia tanya pada kamu buat tak buat. Itu uji dia. Kita buat tak buat. Kita kata belajar yang wajib, kita datang belajar tak buat. Maknanya dia tanya. Kemudian kamu tinggal kenapa tinggal? Ujian. Bukan dengan sebab orang ni, saya ni ya Allah, orang ni kata orang ucap. Dah, Tuhan tak tanya orang buat ke kita. Allah tanya kita buat tak buat. Buat tak buat. Bukan tanya orang buat ke kita. Orang dia dengki kenak saya tak. Tuhan tanya, hak dengki kenak pula, Tuhan tanya kenapa kamu dengki kenak pula? Dia pula. Yang kita diuji oleh Allah Taala tadi, buat tak buat. Tahu sembahyang tadi waktu tadi wajib.
Buat tak buat? Itulah ujilah. Tujuan suruh buat tadi, nak lahirkan mana hamba yang soleh. Sebab tu diuji. Siapa kena uji? Yang kena uji ni kita. Siapa yang uji? Yang uji kita Allah. Di mana tempat ujian dia? Dewan peperiksaan dia adalah dunia ni. Okey. Jangka masa ujian tak samalah. Ada 60, ada 70, ada 80 ujian. Ada uji dekat 80, okey. Cukup 40 tahun aku uji cukup. Ada orang sampai 60 dia uji lagi. Maka sebab tu nak ujian Allah tengok dia nak lihat dia. Aku panjang umur, aku sihat. Sihat tu untuk apa? Semakin umur meningkat, Allah bagi sihat, semakin dekat, semakin jauh. Sekarang kita sekarang uji-ujian ni, keputusan tak ada. Keputusan tak ada lagi. Encik Razak tak ada keputusan. Saya ada macam mengajar pun saya tak tahu keputusan. Cik Syaiman tak tahu keputusan tak dapat, tak keluar lagi. Dia tak keluar lagi. Sedang dalam ujian lagi. Kita tak habis ujian ni. Ujian ni habis bila mana roh berpisah jasad, maka tamatlah ujian. Bila tamat ujian tadi, Allah. Bila tamat ujian saja maknanya keputusan dia akan keluar. Jadi maka sebab tu pemurah Allah ada sebut tadi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan Allah yang amat pemurah. Pemurah tadi di dunia. Pemurah Allah Ta'ala di dunia sama pada yang beriman, tak beriman, taat, tak taat, semua Allah murah dia bagi semua. Tetapi Ar-Rahim, kasih sayang ni hanya yang beriman saja. Pemerintahan Allah Ta'ala tadi di pemurah dunia ni merah. Tetapi bila di alam akhirat saja, roh nak bisa jasad itu dah mula, pemerintahan Allah mula keras. Dah mula keras, mulai roh bisa jasad dah mula keras. Perjalanan dah mula keras. Di alam barzah dah mula keras. Tuan. Maka sebab itu disebut dalam kitab Al-Ma'ruf, roh ni ketika pisah jasad ni disebut seolah-olah seekor kambing yang hidup dilapah, diselinak kulitnya. Kambing itu tak mati, bukan disembelih, dilapah hidup-hidup itu, diselinak kulit dia, keluar pisah kulit dengan daging dia tu. Begitulah kesakitannya. Itu sakit lebih pada itu lagi. Tapi nak ceritakan, maka sebab itu baginda Rasulullah SAW ketika wafatnya, Azrail sedang memisahkan roh baginda SAW dengan jasadnya. Azrail tak sanggup nak pandang wajah Rasulullah. Lantas Allah tanya Azrail, apakah kau benci, kau tak suka tengok sampai kau sanggup maling kau beraku? Maka Azrail kata, ya Rasulullah, macam mana aku tak suka, macam mana aku tak sayang? Aku tak sanggup melihat kekasih Allah. Waktu aku nak memisahkan, jabukkan roh dari lisan kau diri, dengan kesakitan pembelahan dengan Rasulullah mentakkan jadi dalam air dari menahan kesakitan. Begitulah waktu roh yang bisa jasad ni, tuan-tuan. Dalam keadaan nazak ni tuan-tuan, ada orang nazak sampai 1 jam. Sampai 2 jam. Dari pagi dia pergi tadi nak nazak tu, tapi tak habis lagi. Panggil orang baca Yasin. Baca Yasin. Habis seorang-seorang tak habis, tak mesti tidur. Dia bersabung nyawa tu, roh nak keluar jasad tu tuan. Kita pandang. Tetapi hamba yang menanggung tu nak keluar tu, nak cabut tu, bagi masing-masing. Bagi masing. Kadang-kadang kita kena suka baik. Mungkin Allah nak hapus dosa dia waktu itu juga. Tu satu. Kadang-kadang orang yang senang, mudah sangat, dia tak kata. Amal ibadah tak kata. Tapi mudah sangat ketika dia dengar. Jangan Allah akan mudah sinu. Dia nak perang, dia simpan cukup-cukup sana. Jadi kita kena sentiasa bersikap baik. Kalau susah, mungkin Allah nak hapuskan dosa di situ je. Nak selesai je. Makna di sana okey. Begitu. Jadi hati kita dengar cukup. Teruk ke tu, dia mati. Mata terbelik-belik. Tak boleh gitu kan. Kadang-kadang Allah nak uji, nampak. Di mana nak pisah kita ni, nak berpisah tadi mana agak macam mana? Nak melangkah, nak pergi negeri lain ni, negara lain. Pergi tu, kalau kita pergi ke Langkawi, waktu kita pergi balik. Ini tak balik, pergi tinggal sudah pergi suruh. Jadi maknanya yang kita nak pergi ni dengan bekalan apa tak ada, di situ dah tahu.
Di situ keputusan tak keluar lagi. Yang kata uji ni, hidup ni adalah ujian Allah Ta'ala, ujian tak terhenti. Tapi kita tak rasa itu ujian. Nak datang malam pun ujian. Hujan sejuk-sejuk nak bangun pagi tadi nak wuduk, hujan tak ada sentih pun, hujan. Hari ni tak ada lapar apa, tak rasa, tak ada sedang makan, hujan Allah. Hutang uji ni macam-macam kan. Selera makan tak ada, tidur tak lelap, hujan tak hujan? Hujan kan tengok. Sampai pukul 1 tak boleh lelap. Dia ngantuk tapi tak boleh. Hujan. Duduk tak duduk ada saja susu. Kita dalam ilmu pun ujian Allah Ta'ala. Maka sebab itu kita jangan lihat, saya sebut dah sebelum, jangan lihat maknanya datang dari ilmu ni wajib, takat berhenti wajib saja. Di sebalik itu kita tak nampak. Sama lah saya sebut dulu ni. Kita semayang tadi wajib. Kalau kita sekadar laksanakan solat itu sebagai wajib, saya sebut dulu, sudah pasti kita akan buat dalam keadaan tergesa-gesa. Sudah pasti kita sembahyang tadi untuk nak kejarkan bilangan rakaat. Kadang-kadang 3/4, nak pula puasa. Waktu dah nak akhir, dah 6:30 dah. Dalam baca tayar awal balik 3/4. Ambil 4. Tambah lagi maknanya. Artinya kita hanya terkejar-kejar. Sebab kita rasakan sembahyang itu wajib. Tetapi kalau kita rasakan sembahyang itu, inilah peluang masa aku nak bertemu dengan Allah, aku nak merayu dengan Allah Ta'ala, nak mengadu dengan Allah, nak mohon dengan Allah, nak minta dengan Allah sesuatu, kita akan tunggu tenang. Sebab kita tenang tak? Kalau kita nak mohon, kita sanggup. Kita nak pinjam satu barang kawan lah, 1 jam dah kita hasratnya tak keluar lagi. Kita sanggup tu. Dengan Allah Ta'ala macam mana? Kalau kita rasa itu, utama dia kalau kita rasa di sebalik, kita tahu mana ini, tahu di sebaliknya, Allah Tuhan, barulah kita tak terkejar-kejar. Kita tunggu waktu nak masuk. Tenangnya kita tadi benar, nak buat Allah. Dah senang nak buat Allah. Kita tak tahu pengisian dalam solat tu, rukun 13. Kita kena tahu makna semua, takat bilang dia tak selesai tu tak kena. Takat bilang semayang, rukun semayang 13. Dia tak selesai. Takat hafal gitu, takat tahu mana sifat 20 yang wajib masa 20 wujud kejam sampai tahun takat 5. Dia tak jadi. Tapi nak mengimani, kalau semayang tadi maknanya nak tunaikan, nak amal tadi, kena tahu rukun dia, syarat nak sebenar, nak tunai macam mana. Barulah ada amalnya tadi. Kalau tidak, kita bilang dia mengaku Islam tu 5 perkara, dia tak jadi. Rukun iman 6 perkara, dia tak jadi tuan. Tak jadi apa-apa. Pengamalan tu, kadang-kadang amalan buat, tapi dengan i'tikad macam mana? Dia syarat ini Islam, iman, ihsan. Tiga-tiga ni kena ada bagi nak laksanakan perintah tadi. Dalam sembahyang ni mana kena ada 3 juga maknanya. Pertamanya nak selamat kena jadi Muslim. Yang kedua kena buat dengan iman. Datang belajar dengan iman. Sembahyang tadi dengan keimanan dengan Allah Ta'ala. Ihsan. Tanpa dipaksa buat dengan ihsan. Kerana Allah tidak bermaksud macam mana kita kata saya bagi ini dengan ikhlas, ihsan. Malah kerana Allah tak harap satu ihsan. Kena apa kan? Kena dengan himmah. Maknanya buat himmah. Apa nak himmah? Buat dengan kendak hati. Nak pergi dengan kendak hati macam mana? Melainkan dia faham, dia yakin. Itu makna dia iman. Maka sebab tu amalan kita, perbuatan kita, kehidupan kita mesti berbetulan dengan akidah. Kalau amal ibadah kita tidak berbetulan dengan akidah, tak jadi apa letih sajalah. Sembahyang kita juga, datang belajar juga, mesti berbetulan dengan akidah. Jauh dari sudut tu kita nak lihat. Kena faham ya? Dengan akidah mesti berbetulan dengan akidah. Yakin ini perintah Allah, buat kerana Allah dengan penuh ihsan kita dengan Allah Ta'ala, baru dia jadi. Baik. Dan upacara harimau. Upacara harimau, suatu upacara dinamakan dia jamuan harimau. Upacara ini dilakukannya setahun sekali. Setahun sekali.
Itu ni kalau tak buat lambat buat ni. Di dalam belukar di tepi-tepi hutan, di sana dipanggilkan harimau yang disangkakan sakti itu. Ada harimau putih lah, macam-macam buaya putih lah, buaya keramat. Apa ini buat lagi? Ni buaya keramat. Karamat ni apa mana? Karamat ni karamah, bukan. Karamah ni mana? Kemuliaan. Kemuliaan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada seseorang hamba yang soleh tadi. Dan orang yang karamah ni, dia pun tak tahu ke dia kata, saya nak keramat ni. Dia tahu, kita pergi, kita merasa diri kita, keramat. Boya keramat, boya keramat. Ayo pelik lagi ni keramat ni. Karamah ni ialah karamah, kemuliaan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada seorang dia diri pun. Orang tak tahu dia karamah. Mulianya tadi kita tak tahu. Tiap-tiap orang ni ada kelebihan-kelebihan, kita tak tahu apa usaha kelebihan, kita tak tahu. Ada ramai bagi kelebihan masing-masing ada Allah Ta'ala, tapi maknanya kita tak tahu. Itu sebab saya sebut minggu lepas, orang ni kata dia orang biasa. Tapi kadang Allah Ta'ala panggil dia Allah Ta'ala nak ambil dia, nak habiskan hayat dia di tanah suci. Jadi kita tak tahu malam dia kata. Sama sekali mungkin kena ikhlas dia tadi, kena suci hati dia, bersih hati dia, dia tak pernah hasad diri orang, macam-macam lah kelebihan tu kita tak tahu. Jadi maknanya perbuatan yang penting kita nak jaga ni sahabat-sahabat ialah berakidah. Amalan kita mesti berbetul akidah, percakapan kita mesti berbetul akidah, semua mesti berbetul akidah. Suatu upacara yang dinamakan jamuan harimau. Upacara ini dilakukan setahun sekali di dalam belukar. Di tepi-tepi hutan, di sana dipanggil harimau yang disangka sakti itu. Kiranya harimau ini tidak dipuja kelak, dia akan membinasakan ahli-ahli kampung. Dia akan rosak habis. Dan binatang yang ternak kan habis makan. Ni tak jamuan ni, baru makan. Tak makan. Buaya pun kena berjamu juga. Dan binatang ternakan, maka harimau ini namakan harimau maujud. Maujud. Harimau kejadian. Di dulu sebut harimau kejadian. Maka dalam upacara ini disembelihkan seekor kerbau, hati, jantung, lidah, kepala, mata, telinga untuk makanan harimau yang maujud tadi. Taklah pergi di hutan. Maka dagingnya bagi makanan orang-orang yang hadir dalam upacara itu. Daging-daging tadi dia semula lapar masak kari semua untuk sup, tulang buat sup kita buat makan. Yang hati tadi yang sebut tadi semua diletak di tempat pemujaan tadi. Padahal kita tak siapa makan dan tolak kepala-kepala tu pun maknanya kita memang makan. Ini puja. Jadi dah jadi upacara dah. Usaha kita tu, usaha kita. Ini kita tak baca. Ini perkara kita nak baca bab rida yang boleh batalkan iman kita, yang sebut lepas, yang boleh batal pasport kita. Pasport ni iman lah. Jangan saya sebut. Saya ada sebut lepas, kita nak pergi luar negara kena ada pasport. Pasport mati cara tak lepas. Kita nak pergi sana kena ada pasport ke? Apa pasport dia? Pasport tak nak macam mana ni? Kita pasport ni kena cek tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kena cek pasport ni, pastikan dia hidup. Mana iman kita. Iman kena jaga. Tiap-tiap kena baru. Sembahyang nanti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baru boleh pasport. Itu yang biasa lah. Bukanlah sembahyang. Maka sebab itu kita kena banyak istighfar, banyak Allah minta ampun. Kalau kita tak kisah, kalau tak sembahyang, masa Malaysia dah tak duduk asyhadu an la ilaha. Dan sembahyang tak ada. Kalau tak sembahyang, orang ni kalau dia tak sembahyang, masa mana nak mengucap? Kalau mengucap bersyahadah pun tak betul. La ilah. Habis. Kadang mau kat la ilah budak ni habis. La ilah tak ada Tuhan. Kalau habis lah, la ilaha illallah. Dia tak ada nama tahu. Kalau kita la ilah, habis. Tak ada Tuhan. Kalau la ilaha illallah budak Tuhan ni. Okey. Tak ada la ilah. Tapi bila dia tak faham, dia habis. Nak menafikan, mana dia nafi dia, mana isbat. La ilah tak ada Tuhan. Ilah tu makna Tuhan. La makna tidak. La ilah tak ada. Tak ada siapa, tak ada Tuhan. Bosan tak tu? Bosan kita. La ilah. La ilaha illallah. Tidak Tuhan melainkan
Allah. Yang nafi itu ilah Tuhan, yang kita isbat Allah. Makna mengaku wujudnya Allah Ta'ala tadi. Yang kita nafi Tuhan. Tuhan mana? Bukan yang kita nafi Tuhan-Tuhan, patung-patung bala. Bukan, itu bukan Tuhan. Yang kita nafi itu disebut, jangan kita nafikan bila tak ada Tuhan itu. Tuhan mana? Itu bukan Tuhan. Kalau kita kata, oh Tuhan berbilang lah, Tuhan kita Allah, Tuhan dia patung. Dibilang tu. Tu dalam syahadah tu dah. Dalam syahadah tu dah kena mengimani tadi tu. Kita ilmu kena masuk itu supaya dapat bezakan mana yang batal syahadah. Bila kita la ilaha tak ada Tuhan. Tak ada, dia tak ada lah. Nafi ya. Jangan lupa itu Tuhan. Itu Tuhan. Dan Tuhan bilang yang dia pula tadi makhluk tu, kita makhluk Allah. Orang kafir dia makhluk Allah juga. Hamba Allah juga, makhluk Allah juga. Tuhan dia siapa dia? Tuhan dia Allah, Tuhan kita Allah. Kita, Tuhan kita Allah, kita bertuhan dengan Allah. Tuhan dia Allah juga, tapi dia tak bertuhan dengan Allah. Dia bertuhan dengan makhluk. Beda itu. Tuhan kita Allah. Kita beriman dengan Allah, kita bertuhan dengan Allah. Tuhan kita Allah, Allah menjadikan kita bertuhan dengan Allah. Tuhan dia Allah, tapi dia tak bertuhan dengan Allah, tak beriman Allah. Dia bertuhan dengan makhluk. Beda lah. Tapi tak sama lah. Tak ada lah. Yang ada semua tu, itu juga maknanya makhluk. Itu juga makhluk. Sedangkan batu-batu bahala itu, semua tu adalah bahan bakaran dan api neraka. Termasuk orang kafir tadi. Jadi maknanya, kita kena beza sikit. Kita sebagai seorang beriman, kena beza. Sebagai seorang Islam, seorang beriman, dia kena beza dengan orang tak beriman. Orang beriman kena beza lagi. Orang beriman ni mana orang yang mengimani. Beza ya. Orang yang beriman makna sekadar beriman, dia beriman dan dia mengimani apa yang diimankan tadi. Bila kita percaya kepada Allah, percaya macam mana? Macam mana percaya kepada Allah? Al-iman an tu'minu billahi wa malaikati. Beriman dengan malaikat. Percaya malaikat, percaya macam mana? Percaya terhenti dekat saya percaya kepada malaikat 10 Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir. Dia tak hasil makna iman tadi. Percaya macam mana? Semua orang percaya. Tetapi nak mengimanikan apa yang dia percaya tadi, macam mana? Percaya pada Allah. Percaya pada Allah kita. Percaya pada apa makna percaya itu? Dia percaya dengan iman. Bukan percaya maknanya dengan lisan. Beriman dengan malaikat. Yang ada pada kita, sekarang kita percaya. Percaya mana imani, percaya mana mengimani. Dia seperti dengan percaya. Beriman antum billah wa malaikatihi wa kutubihi, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab. Enam hafal semua hafal tu dia. Dia tak boleh menghasilkan iman tu. Kalau percaya bilang 6 itu, dia tak boleh menghasilkan iman itu sendiri. Makna iman itu makna tasdiq bil qalbi wa iqrar bil lisan wal amalu bil arkan. Tasdiq ni tuan, kita membenarkan seluruh titah perintah Allah yang turun kepada kita yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW. Wa iqrar lisan, pengakuan lisan kita, wal amalu bil arkan, mengamalkan apa yang kita benar tadi. Kalau kita sembahyang wajib, kita benar dengan perbuatan, wujudnya ada perbuatan sembahyang tadi. Kalau percaya mana sembahyang tu wajib, tapi tak wujud dengan perbuatan sembahyang tu tadi, mana di mana? Dia tak beriman. Kalau kita orang kata iman, dia tak marah, dia tak marah. Tapi mana iman ada, tapi dia tak mengimani. Bukan sebab lah, tak ada kata, ini soal bukan lagi ni saya bocorkan. Tak ada bocor-bocor lah. Mana ada bocor? Siapa kata bocor? Yang nak jawab tu, kita mengimani macam mana? Nak ada Allah Rabbi. Kita percaya Allah je yang macam mana? Maka tu kita dah belajar sebab 20 ni. Dah belajar wujud, qidam, baqa. Wujud ada Allah macam mana? Bertempat tak bertempat? Sama, mendengar. Allah mendengar macam mana? Dengan alat kita ke? Dengan telinga kita ke? Kalau sama, dia makhluk. Mana makhluk? Baru. Dia baru, mana binasa?
Mustahil. Allah bukan baharu. Allah tadi maknanya qadim. Dia tidak bulan dan tidak ada kesudahan, dia tidak ada. Beza tu. Percaya macam mana? Percaya makna beriman kitab, percaya pada kitab, percaya macam mana? Takkan kita tu bilang tersangkut dan dia tahu percaya beriman dengan kitab mana? Kalau kitab pun maknanya kita pun tak nak buka. Percaya kitab pun tak ada, kitab pun tak nak baca. Sebab tu maknanya kita kena ingat sikit. Kita boleh baca Quran tapi kita tak baca Quran. Kita boleh pergi berjemaah tapi kita tak pergi. Boleh tapi tak pergi. Ada orang ni boleh pergi dan dia boleh pergi dan dia pun pergi. Beza tadi ni. Dia boleh pergi dan dia boleh pergi. Ada orang dia boleh pergi tapi dia tak pergi. Sembahyang tadi wajib dan dia mendirikan sembahyang. Orang ni dia boleh sembahyang tapi dia tak mendirikan sembahyang. Mana tu? Nampak tak? Amalan tak ada. Pengamalan tidak ada. Orang datang ke masjid, datang ke surau dan dia adalah tetamu Allah. Tuan-tuan datang oleh ni, Allah yang pilih, bukan Tuan. Jangan Tuan ingat Tuan datang, Allah yang memilih. Allah uji tadi nak keluarkan insan-insan diri lah. Tu je Allah uji. Okey, orang yang datang dengan diusung, dia tetamu tak? Tetamu tak? Dia meninggal. Orang usung 5 orang masuk ke masjid nak sembahyang jenazah. Dia tetamu tak? Dan itu imam. Saya balik ke dalam rumah. Dia tu imam, dia makmum, dia tetamu tak temu? Agak bang, tetamu tak temu? Tetamu tak? Tetamunya mana? Dia masih hidup dan datang mana? Orang bawa. Dia bukan nak datang, orang bawa. Ada kena tetamu. Kita memang boleh baca Quran tapi tak nak baca. Saya sekali pun susah, minggu sekali pun susah. Bimbang takut Allah tak nak dengar suara kita. Suara kita cakap kuat begini. Berborak bukan macam hebat tapi nak. Boleh baca kan? Boleh kan baca. Rukun tayyib semua dah boleh. Tapi dia tak baca. Bimbang takut Allah tak nak dengar suara kita lagi. Kita juga sama boleh kan? Boleh. Tapi tak takut Allah tak nak pilih kita lagi. Tuan. Menghujung ni jaga sikit. Takut dia jadi terbalik tau. Memanglah. Ni dah masuk habis 2022 ni dah masuk 3. Tenaga kita agak boleh macam tahun 2020 tak? Apa dia sama juga bang? Ada agak berkurang ke tambah je zaman? Ramai. Sakit ni dia nanti macam ribut tau. Ramai. Ini sama ada belakang ni. Tak apalah, ada alasan. Saya tak boleh pergi lah, sakit duduk. Tak apa alasan. Tapi alasan tu Tuhan dah datang tengok lagi dah. Saya bimbang takut amalan tak ada. Kita takat beriman, tapi kita tak mengimani dia. Beriman percaya malaikat, percaya macam mana? Hasil tak hasil percaya kita ni? Hasil tak hasil? Percaya malaikat tu hasil tak hasil? Dia bila Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan 10 malaikat wahyu kita percaya. Dengan hafal gitu, tuan-tuan tak terhasil tak? Terhasil tak? Macam mana kita percaya tadi? Kita tahu saya mahir apa, bakal sifat 20 siapa semua. Percaya kepada Allah tapi tak kenal. Percaya tapi tak kenal. Saya percaya dia tu orang tamat saya tu, tapi tak kenal. Risik dia tahu, tak tegur dia tak kenal kita. Sebab tu kadang-kadang kita salat pun kita tak terasa. Tak terasa kita menghadap Allah. Tak terasa kita kalau kita membicara mengadu. Kita mengadu masalah kita dengan manusia, dengan Allah mana banyak kita mengadu. Kita banyak mengadu dengan manusia tau. Dengan rumah kita, kawan saya ada masalah sekilan. Masalah apa sekilan masalah. Kita mengadu. Dengan Allah kita mengadu tak? Kita minta tak? Kita kata kita nak selamat dunia akhirat, semua nak selamat. Tapi kita minta tak?
Ada permohonan tak? Bila sebenarnya kita baca Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuni wahdini wa'afini wa'fa'ni, permohonan tu. Ya Allah, Rabbi firli, ampunlah dosaku. Permohonan apa mereka? Permohonan. Kalau permohonan ada, Allah Ta'ala bukan besar kemudian dengan rahmatnya Allah lulus. Tapi kalau permohonan tidak ada, lalunya lah. Ada orang kata nak buat tanah lot. Cik Saiman ada, Haji Zaman buat ada permohonan. Oh, Haji Zaman tak ada, tak dulu. Tapi nama simpanan. Simpanan tu ada. Kita mohon si orang pun tidak ada. Ada harapan apa tak? Ni saya nak cerita ni cara mudah kan. Permohonan betul dah boleh dapat tak? Ni tuan, langkah Mahisura. Langkah-langkah itulah tuan yang kita sedang post balik sana. Saya sebut, kita jangan seberang post. Ada barang yang boleh post, ada barang yang tak boleh post. Barang hak baik kita post. Hak tak baik yang kita buat hari ni, kita kena taubat Allah Ta'ala, istighfar. Kalau tak istifatan tampun, takut terpos balik sekali. Bila terpos balik atas jahat ni, tuan, jangan. Hak abang curi pun kita tak taubat, Allah. Kita buat silap abang pun kita tak minta ampun, tak maaf. Balik terlepas. Bila terlepas, bila tengok sana, Allah. Reject apa ni? Reject. Nak pasti berlapus ni benda yang clear. Sebab tu saya sebut, bangun pagi, terjaga baca pagi 5 pagi, tebuk istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Suatu kali minta ampun Allah. Sebelum nak celek mata, nak guna pancangan Allah untuk pergi tadi, untuk dan minta ampun dulu. Baik barang yang kita hapus tadi, hak tak elok tak terpegang. Tuan, saya balik renung semalam ni, hak rukun Islam 5 tu tertunai tak tunai. Rukun iman tadi kita imani tidak iman. Hak rukun Islam 5 tu kita tengok mengucap semayang, syahadah, semayang, puasa, zakat, haji. Tertunai tak dia 5 tadi. Hak 45 tadi tak apalah kalau dia mampu. Kalau dia berpuasa tak mampu, itu satu bab. Hal lain macam mana? Untuk kita tu, benda ni benda-benda yang nak kena buat. Benda rukun iman lain. Rukun Islam kelima-lima tu benda buat syahadah, benda kena lafaz. Puasa benda kita kena buat. Semayang benda yang kena diri. Zakat benda yang kita nak kena keluar. Baru iman iman baik lain. Mengimani nak percaya dengan hati ni. Al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bi qadri wa qadri wa syarri. Semua tu benda ni i'tikad ni. Nama i'tikad nak percaya mengimani benda yang kita percaya, benda yang kita faham. Kalau tak faham jangan nak percaya. Nama imani, takkan iman betul. Nama imani dia tadi. Takkan kita takkan perangkap, takkan duk baca malaikat suruh tu. Percaya malaikat pun tak. Macam mana kita percaya? Maka sebab tu ni buat tahu ni kita nak terangkan macam mana kita percaya tadi. Nak kata beriman tadi, kita percaya raqib dan atid. Yang itu dia amalan kita baik, jahat tadi. Macam mana iman ni? Aku yakin. Bila dah yakin tadi nak buat juga. Buat tu lah kau. Kalau tak percaya, tak apa lah. Bila kita buat tu maknanya kita dah langgar. Mana? Tak percaya. Nama iman ni artinya bila kita tak buat, maknanya pengamalan kita semua Muslim tak ada. Kita Islam tapi pengamalan tak ada. Kita sama. Kita kerja, cari rezeki, dapat duit, dapat gaji, beli makan, hidup. Adakah Allah jadi kita untuk tugas itu saja? Adakah itu untuk makan, minum, pakai? Adakah itu? Tentang ayat sebelum insan ayat itu. Apakah kamu sangka aku jika kamu dibiarkan begitu saja? Kita ada tanggungjawab kita besar sangat. Tuhan dulu wama khalaqtul jinna wal insa illa tak menjadikan jin dan ins manusia ini illa mereka untuk mengabdi
Tangguhkan diri kepada aku. Ada tugas sebenarnya. Jangan ingat tak ada tugas Tuhan, besar tugas. Yang kita datangi, kita bekerja. Kita sedang mana tugas kita. Tugas kita. Kita datang ni bukan habis minit yang kita tak nampak. Tak nampak di sebalik kita datang. Kalau yang terangkan, banyak ada yang terangkan. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, bagaimana keadaan malaikat bersama kita sedang minta ampun kepada Allah Ta'ala tadi. Allah akan ampun. Kita tak nampak di sebalik itu. Kita nampak, aku datang belajar. Ini dapat, bak minit dapat. Habis. Lagi kita bicara, lagi banyak pula kita sangkut Allah. Banyak yang kita tahu. Kita sangka kita dah okey. Banyak tak okey. Termasuk saya cakap ni pun. Kita ni kita okey lah, Cik Saman. Rupanya tak okey. Kita kata kita beriman, tapi kita tak mengimani apa yang kita iman tadi. Kita percaya dan kita tak percaya. Kita percaya sungguh. Jadi mana esok saya nak buat ni, datang insyaAllah. Tak datang. Betul ke saya nak buat ni? Dia tak pernah percaya. Dia tak pernah percaya tu. Kalau saya Ibrahim, insyaAllah insyaAllah saya nak buat zaman barbecue kami rumah saya, datang. Tak datang lah. Betul ke Ustaz ni? Tengah malam, betul ke ni? Dia tak datang sebab dia tak percaya. Ini sama juga ni. Betul ke ni? Antara dari mental panggil mulut ni. Mana dia tak percaya, dia tak percaya. Ini yang kita takut beri. Sama juga kita terima. Kita kena ikut selera kita. Kita nak buat, kata tak buat. Sebab apa tu? Sebab kita tak yakin. Benar kalau kita yakin saja Tuhan, Allah. Macam kita bekerja lah. Saya aja sebab tu. Pukul 4 pagi ni, hujan, ribut, hujan apa kita kena. Sebab kita yakin tempat itu, tempat kita pejabat tu, tempat kita bekerja. Aku pergi ni pendapatan aku sekian. Kalau aku tak pergi, habis dia potong. Kita yakin. Hujan tak ada, sampai pasal pergi. Pergi dengan Ehsan, kena hati semua. Balik malam tak apalah, balik. Sebab nampak. Yakin. Kalau kita tak yakin, bulan ni bergaji, tak payah. Tak masuk 2 bulan tu. Yakin? Tak ada. Ini kita nampak pun cucuk ada. Yakin tak? Yakin tak? Yang ni Allah Ta'ala sebut ni balasan sekian-sekian. Tak boleh ni gambarkan kehidupan ni, tak boleh. Yakin tak yakin? Beriman dengan gaib, tak nampak. Waktu sebut lah maknanya suamukan lagi azab kubur, siksa kubur. Cara? Yakin tak? Yakin tak yakin tu? Orang yakin je mana? Dia berusaha nak hindarkan bersama. Dia usaha macam mana nak hindarkan kau. Dia usaha. Tapi kalau dia tak kuat, mana tak yakin. Tak mengimani. Maka sebab tu, tak akan kita selongkar lagi. Cara tadi, Nabi kita tatafarruqu ummatan salasan wa sab'ina. Umat aku akan berpecah belah di akhirat. Salasan wa sab'ina, 73 umat. Kullaha finnar, semuanya kena humban neraka saja. Illa wahidatan, melainkan satu saja yang nak selamat. Daripada tu ramai sampai ni dipecah 73 tu selamat satu, 72 neraka semua lah. Hanya kata ni percaya tapi dia tak mempercayai. Dia iman tapi tak mengimani. Tuan, Abu Khalid ni sampai akhir usahanya dia tak dapat mati lengkap beriman. Sampai akhir Rasulullah pujuk. Itu hak Allah Ta'ala. Allah tak hak hidayah milik Allah Ta'ala. Rupanya sampai dia pergi, pasport dia tak dapat. Bila pasport iman tak ada, tak ada pasport tak dapat. Bila tak dapat pasport tuan, dia tak lepas. Tak lepas mana dia tak selamat. Pasport kena ada kalau nak selamat, pasport kena ada. Kalau pasport tak ada, tak selamat, kompon tak selamat lah. Pasport dah pergi sana ni. Risau tak? Kita tak risau. Tu apa? Tak risau sebab tak yakin. Kalau kita yakin, kita risau. Kita datang mana? Rebut sebanyak mungkin, nak kumpul sebanyak mungkin. Sebab nak sediakan bakalan cukup. Bila bakalan kita banyak, perjalanan kita pun lancar. Kalau bakalan tak banyak, tersangkut pada tuan. Ada masalah. Jadi yang penting kita kena istiqamah. Jangan jemu-jemu dalam kita menuntut ilmu. Baik, saya rasa itu saja. Maka kepercayaan yang mengatakan hantu tujuh syaitan itu berkuasa beri mudarat mendatangkan manfaat.
Manfaat itulah yang menyekutukan Allah dengan makhluknya. Maknanya syiriknya Allah, menyekutukan, menduakan Allah. Percaya ada kuasa lain boleh tidak mudaratkan masalah dia. Dia ada dua kuasa Allah, dia tak kira, dia tak ikut. Tak main mana ni? Ini yang kita patut terkeluar pada seorang yang beriman kepada Allah. InsyaAllah kita akan datang. Yang keduanya Baqarah. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina awwal wa akhir dalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan alamin. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma shalli al-Qur'an sallu wa sallim ya musabi asbab ya fadal abu ya samad asfal ya qadal hajay ya Allah ya qadal hayya ya mujibul nahi wa sallallahu alaihi wa sallam ala sahabihi wal